السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sebelum tu kita tengok test suara. Adakah suara jelas? Suara saya okey tak? Jelas? Suara jelas? Okey. Kalau tak dengar suara bagi tahu. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala pada jilid yang kelima, muka surat 265, kitab terjemahan pada malam ini. Sebagai sambungan fasal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengubati rasa takut dan susah tidur. Jadi mana perasaan tu kan, perasaan takut, perasaan risau, ini sifat fitrah ataupun apa yang Allah Ta'ala ciptakan kita di atasnya. Ada perasaan yang macam ni, perasaan bimbang, gelisah, seram, takut, gemetar, ya kan? Ini perasaan-perasaan yang ada pada manusia kan. Kita bimbang, takut. Jadi mana dalam Islam dia ada solusi dia, dia ada cara untuk mengatasinya. Rasa takut tadi kan, contohnya kita pergi ke satu tempat yang kita tak biasa di tempat tersebut, dan pada malam bila datang waktu malam kita rasa meremang, kita rasa macam seram, tak selesa, ya kan? Jadi ada petunjuk yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu berupa doa yang kita baca, yang mana kita apabila baca dalam keadaan kita khusyuk, dalam keadaan kita menghayati makna bagi doa-doa tersebut, supaya dia datang jadi maknanya dia panggil rasa kekuatan, dia dapat menyerap aura kekuatan dalam jiwa kita tadi dengan doa yang kita baca. Contohnya dia datang mana perasaan ingat, takut hanya kepada Allah, yakin dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi sebarang kegerunan ataupun sebarang rasa seram pada diri kita kan. Kita dengar bunyi itu, dengar bunyi ini kan, syaitan. Kita yakin, kita percaya, kita beriktikad bahawa syaitan itu dia wujud dan gangguan-gangguan dia tetap ada lah, ya kan? Cumanya kita macam mana kita nak berinteraksi atau nak menyelesaikan masalah yang kita hadapi daripada rasa tak seronok atau rasa tak selesa atau rasa seram itu, okey. Jadi maknanya di sini tajuk dia petunjuk Nabi SAW dalam mengubati rasa takut dan susah tidur, okey. Jadi maknanya susah tidur ni ada orang yang jenis penyakit tu kan, dia memang payah tidur. Penyakit apa? Insomnia dia panggil kan. Dia kena ada makan ubat tertentu untuk dia boleh tidur tadi kan. Tapi alhamdulillah Allah beri kepada kita nikmat tidur. Kebanyakan kita dapat bila ngantuk je, kita letak kepala tu masya-Allah terus gaib, hilang, ya kan? Berada di alam mimpi pula lah, ya kan? Tu cerita dia. Jadi di sini kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana diterjemahkan dalam buku kita ini, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Al-Imam At-Tirmizi Muhammad bin Isa dalam jami'nya dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Khalid pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku susah tidur." Rasulullah menjawab, "Bila engkau hendak tidur di pembaringanmu, hendaknya engkau mengucapkan doa berikut." Okey.
Walaupun dalam hadis ni ada yang didaifkan, sebagainya mendaifkan. Kalau dalam kita Arabnya asalnya kita apa nama yang di tahqiq yang diselia oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, disebut sanadnya dhaif, kan? Ataupun Syekh kita di sini dalam kitab terjemahan dia sebut hadis riwayat Tirmizi nombor sekian-sekian di kitab Ad-Da'awat, pada sanadnya terdapat Al-Hakam bin Zahir, seorang perawi yang matruk, ya, perawi yang tak diambil hadis dia. At-Tirmizi berkata hadis ini tidak mempunyai sanad yang kuat. Al-Hakam bin Zahir tinggalkan hadisnya oleh sebahagian ahli al-ilmu. Jadi hadis ini kesimpulannya sanad dhaif lah. Tapi al kulli hal dia sebagai doa, tak ada masalah apa, doa. Ya kan? Kita baca doa kerana padanya maknanya bagus. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat. Ya Allah, Tuhan 7 petala langit. Tuhan 7 petala langit dan apa yang dia teduhi, dia liputi. Wa rabbal aradina wa ma aqallat, dan Tuhan segala bumi dan apa yang dia pikul. Apa yang bumi tadi pikul lah. Kemudian wa rabbas syayatini wa ma adallat, dan Tuhan segala syaitan dan apa yang dia sesatkan. Apa yang syaitan itu sesatkan. Wa ma adallat ni apa yang dia, yakni syaitan itulah. Jadi at-ta'nis di belakang tu menunjukkan fa'il dia merujuk kepada syaitan, ini para syaitan. Wa ma adallat, dan apa yang mereka telah ataupun ia telah sesatkan. Kulli jaran min syarri khalqika kullihim jami'an. Jadilah engkau sebagai jar aku, sebagai pelindung aku, kan, penyelamat bagiku, min syarri khalqika, daripada kejahatan makhlukmu semuanya. Kullihim jami'an. Ay yafruta alayya ahadun minhum, sehingga tidak satu pun di antara mereka dapat menzalimiku, dapat menyakitiku. Au yabgha alayya, ataupun melanggar hak aku, ataupun menindas aku, menguasaiku. Azza jaruka, sungguh mulia pertolonganmu. Wa jalla sana'uka, sungguh besar puja-puji bagimu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau sahaja. Ini doa ni kan. Jadi mana kita baca doa ni? Kita takut, kita rasa risau dan sebagainya, baca doa ni. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat. Kita baca sambil kita menghayati maknanya. Dan menghayati makna dan tadabbur apa yang terdapat dalam tu daripada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah taala padanya, kan? Tuhan segala sesuatu, Tuhan segala langit, Tuhan segala bumi dan lapis-lapis, dan Tuhan segala syaitan, Tuhan segala makhluk, kan? Minta berlindung kepada Allah taala daripada kejahatan makhluk dia, dan semua sekali, supaya mereka jangan dapat menembusi kita, dapat menembusi kepada kita, dapat sampai kepada kita untuk memberi mudarat kepada kita, ataupun mereka dapat menimpakan keburukan pada kita, maka kita puji Allah Ta'ala yang tidak ada siapa pun yang berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala melainkan dia akan selamat. Ini doa, kehidupan kita sepatutnya dikelilingi dan dipenuhi dengan doa-doa ni, untuk kita berasa teguh, berasa selamat, tenang, damai di sisi pertolongan dan bantuan daripada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, masih dalam Jami' At-Tirmizi diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Datuk daripada Abdullah bin Amru, Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amru. Jadi Abdullah bin Amru tu kedua-duanya adalah sahabat Nabi lah. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Baik. Bahawa Rasulullah mengajarkan mereka untuk mengatasi rasa takut atau terkejut dengan doa A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini doa ni kan.
Baik. Aku berlindung dengan engkau. Aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah. At-tammati, yang maha sempurna. Kalimah Allah, sifat Allah Ta'ala yang berkata-kata. Dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna. At-tammah, daripada kemurkaannya, dan daripada siksaannya, dan daripada kejahatan hamba-hambanya, dan daripada bisikan-bisikan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung dengan engkau, Rabbi, Tuhanku, daripada mereka itu hadir kepadaku. Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar ya. Dia silap tulis sini. Sini silap. Dekat dalam buku saya ni silap. Dia typo lah. Silap tulis Abdullah bin Amr, bukan Umar ya. Abdullah bin Umar sahabat apa yang lain. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Amr, bukan Umar ya, Amr, mengajarkan doa itu kepada anak-anaknya yang sudah nalar, yang sudah tamyiz. Bagi yang belum tamyiz, beliau mengalungkan doa itu di leher mereka setelah dituliskan. Lafaz ini dhaif. Maksudnya sampai ke sini. Bagi yang belum nalar, di sini dhaif, tak sahih. Maka yang sahihnya sampai Abdullah bin Amr mengajarkan doa itu kepada anak-anaknya sudah tamyiz. Sampai situ. Adapun selepas titik itu tak sahih, dhaif. Okay? Sebab dikatakan di sini, fama warada min Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma kana yu'alliqu hadha ad-du'a fi 'unuqi waladihi la yasihhu. Tidak sah. Pasal apa? Li'adami sihhati isnadi hadhihi ziyadati fil hadith. Kerana tidak sah, tidak sahih penambahan ini dalam riwayat ini. Yang sahihnya sampai dekat mana? Sampai dekat itulah. Anak-anak yang sudah nalar, yang sudah tamyiz, diajarkan baca doa ni lah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baca yang tu. Baik. Seterusnya, pasal petunjuk Nabi SAW dalam pengubatan mengatasi kebakaran dan cara menanggulanginya, cara menyelesaikannya, cara mengatasinya. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya dari kakeknya, bahawa Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul hariqa fakabbiru." Apabila kamu melihat kebakaran, maka hendaklah kamu semua bertakbir. Fa inna takbira yutfi'uhu, kerana takbir itu akan memadamkannya. Tapi hadis ini dhaif jiddan. Hadis ini sangat lemahlah. Ya. Baik. Jadi sudah kita nak amal, tak amal itu adalah masalah apa lah. Cuma kita tahu di sudut sanad dia kan, dhaif lah. Faham? Jadi kalau apa kita tak boleh buat, atau nak buat apa nak? Takbir, Allahu Akbar kan? Gitu. Dan ini juga sesuatu yang pernah dicuba oleh Syekh sendirilah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan mana hakikatnya Allah Ta'ala makbulkan. Bila kalian melihat kebakaran, ucapkanlah takbir, kerana takbir bisa memadamkan api. Kerana faktor penyebab kebakaran adalah api. Sementara api sendiri adalah materi dasar dari penciptaan syaitan. Syaitan itu asalnya diciptakan daripada api kan? Mana dia? Maka api mengandung unsur perosak atau total destruktif, yakni al-fasadu al-am. Dia boleh perosak secara keseluruhan. Apa yang ada depan dia semua dia bakar. Dia makan habis. Yang boleh makan dia makan. Kan? Kalau besi dia boleh makan juga kan? Gitu. Yang memang relevan dengan syaitan dan perbuatannya untuk menolong dan memperlancar misi syaitan. Jadi api ini juga menolong, membantu melancarkan misi syaitan tadi. Dengan demikian, api secara alami, ya, memang selalu membumbung. Api ni secara alami memang dia akan naik. Dia akan bergejolak, naik api tu. Itu sifat dia. Dan memiliki karakter yang merosak. Dia sifat dia merosak lah api ni. Dia bukan sifat dia membaiki. Sifat dia akan merosakkan. Ini api.
Kedua hal itu, yakni membumbung dan merosak, dia akan menjulang. Membumbung ni dia akan menjulang dan merosakkan api ni. Artinya membumbung dari bumi, menjulang dari bumi dan merosak kehidupan di bumi. Dia akan bakar, dia bakar hutan, bakar hutan kan. Dia merebak kan. Dia merosak habis segala apa, tanaman dan sebagainya, tempat-tempat kediaman dan sebagainya. Begitu. Keduanya adalah jalan hidup syaitan. Cara hidup syaitan adalah menjulang dan merosak. Itu kerja syaitan. Dia sentiasa nak merosakkan. Provokasi yang didengung-dengungkan oleh syaitan. Dengan kedua karakter itulah syaitan membinasakan umat manusia. Dengan sifatnya yang meninggi dan sifatnya yang merosak tadi. Baik syaitan ataupun api, kedua-duanya selalu ingin di atas dan selalu ingin membuat kerosakan. Sifat dia sama. Kan? Kedua-duanya selalu ingin di atas dan selalu ingin membuat kerosakan. Namun kemahaperkasaan Allah Jalla wa'ala akan membungkam dan meredam seluruh sepak terjang syaitan tersebut dengan dibaca takbir tadilah. Oleh sebab itu, takbir berpengaruh besar memadamkan api kebakaran. Kerana kemahabesaran Allah Azza wa Jalla tidak bisa ditandingi oleh segala sesuatu. Allahu Akbar. Ya. Kalau seorang Muslim bertakbir kepada Rabbnya, membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, takbirnya itu akan berpengaruh meredam api dan meredam energi syaitan yang diciptakan juga daripada api, sehingga kebakaran itu akan padam. Kami dan banyak lagi kaum muslimin lainnya telah mempraktikkan cara ini dan kami dapatkan hasilnya sebagaimana yang kami harapkan, kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Habis pasal tu. Masuk pula kita pada fasal petunjuk Nabi SAW dalam menjaga kesihatan. Maka kesihatan ni satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka wajib kita kena jaga kesihatan ni supaya apa? Supaya dengan kesihatan yang baik kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Dapat pergi solat berjemaah, dapat bekerja, menyara kehidupan keluarga, bersedekah, berzakat, kan? Dia punca daripada kesihatan tubuh badan yang baik, yang sihat tadi kan. Begitu. Jadi tubuh yang sihat tanpa akidah yang sihat tak boleh juga. Dia kena selarilah kedua-dua itu, akidah yang sihat dan tubuh badan yang sihat dan kuat. Maka jadilah barulah jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar keimanan. Baik, petunjuk Nabi SAW dalam menjaga kesihatan. Macam mana kita jaga kesihatan kita ni kan? Jadi maknanya terutamanya kita ni dalam keadaan umur semakin hari semakin meningkat, dewasa, meningkat jadi orang tua ataupun warga emas, kan dipanggil sebagai warga emas kan istilah ni. Ya. Jadi itulah akan berlaku perubahan yang ketara pada badan kita, fizikal kita. Kan dulu kita boleh duduk lama-lama, bersila dalam kelas kan, belajar, tapi hari ni kita rasa macam dalam 15 minit kita dah rasa kejang. Kan urat betih kita, urat paha kita dah rasa kejang. Mulalah kita nak mengunjur, mulalah kita cari kerusi, bangku dan sebagainya duduk kan. Tempat duduk kan, masing-masing nak cari tiang, nak sandar, lenguh pinggang kan. Itu baru kelas sekejap, setengah jam, 45 minit, 1 jam kelas kan. Jadi begitu. Jadi tubuh kita ni bila sampai satu masa dia akan pergi kepada lemah kan. Lemah min ba'da quwwatin dha'fan lah. Ya kan? Lepas kuat jadi lemah begitu kan. Macam itulah keadaan tubuh kita ni, dia tak akan sentiasa kita sebagai seorang yang perkasa. Dan kalau dulu kita seorang ahli bina badan, kan tubuh kita sasar, kan perut kita nipis, dada kita bidang, kan tebal, dada kita berulas, berotot-otot, kan otot-otot timbul dan sebagainya, kan jalan pun pakai baju yang ketat-ketat, sendat-sendat supaya apa? Supaya nampak otot-otot tadi timbul kan. Ni. Jadi ketika umur kita 20-an, 30-an, 40-an, tapi bila kita dah naik sampai 50-an, 60-an, maka otot-otot yang banyak-banyak tadi semua bergabung jadi satu otot je lah. Itu perut kita jadi bulat kan. Dulu bukan main badan cukup cantik, sekarang badan dia dah jadi bulat habis semua dah. Gitu. Jadi
nak jaga kestabilan kesihatan kita ni. Nabi SAW ajar kita supaya badan kita ni sentiasa sihat walafiat lah. Baik, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kestabilan tubuh, kesihatan dan kebugarannya ni kesegarannya lah, sihat kan, hanya bisa dicapai kan? Kesihatan ni boleh dicapai melalui unsur kelembapan yang dapat menandingi panas kan. Maksudnya kalau kita kan kita demam 40 darjah kan, 39, 38 tu kita dah demam dah kan. Pergi pula 40, 39, ni 40 ni memang panas betul lah. Itu kita orang biasa. Kalau Nabi SAW kan, Nabi malah jadi, kalau kita 40, Nabi jadi 80 darjah Celsius kan, suhu kepanasan demam tu. Sebab Nabi ni dia mana kali 2 kan. Kalau musibah sakit menimpa dia 2 kali lah. Kita rasa macam ni, perit ni kan, Nabi SAW rasa 2 kali apa yang kita rasa macam tu. Jadi melalui unsur kelembapan yang dapat menandingi panas. Maksudnya bila panas dapat kita, sebab tu kita nak stabilkan badan kita kan. Bila kita panas kita maknanya mandi ataupun kita ambil air, kita kalau kadang-kadang tu jelum badan dia kan dengan air kan, ambil kain tuala kecil tu, kita letaklah air sejuk, kemudian kita letakkan di mana kawasan-kawasan panas di tubuh dia kan, sampai suhu tadi menurun lah. Yang 40 atau 39 tu jadi 36,5 ke, turun suhu panas tadi. Baik, dia kena ada unsur pelembab untuk stabilkan dia. Baik, kenapa ketawa? Okey, unsur pelembab adalah materi dasar. Itu yang dia panggil apa? Yang satu madah yang asal lah, madah asliyah, unsur pelembab dalam tubuh kita tadi. Okay? Dia nak kena beri stabil lah. Panas tidak boleh panas sangat dan tidak boleh terlalu sejuk. Sementara suhu panas berfungsi mematangkan materi tersebut dan mengusir sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna. Kan ada benda-benda yang tak perlu dalam badan kita kan. Kita makan makanan sebab tu ada kumbahan. Ya, ada najis yang dikeluarkan. Sebab apa? Sebab dia adalah sisa yang tak diperlukan oleh tubuh kita, maka dia dikeluarkan daripada tubuh kita. Okey. Jadi lalu memperbaiki dan menstabilkannya. Maknanya suhu panas pun diperlukan oleh tubuh kita. Bukan dekat sejuk. Kita kena berhajat kepada panas dan sejuk. Tetapi tidak boleh satunya mendominasi yang keduanya. Baik, dia memperbaiki dan menstabilkannya, kata Ibn Qayyim ni rahimahullah ta'ala. Dia cakap bila ni? Dia cakap ni 1000, dia cakap lebih kurang beberapa kurun yang lepas. Kita 8 kurun yang mana pada kurun yang ke-8, kita kurun yang ke-15. Lebih kurang 7 kurun yang lepas kan. Ni telah berlalu dah ni apa dia cakap tu. Diterjemahkan, dibaca, diterjemahkan. Namun kalau tidak berhasil, tak berhasil, justru akan merosak badan. Dia akan jadi badan kita rosak lah. Kalau panas yang bersangatan, panas yang amat sangat kan. Jadi dia orang itulah, doktor dia akan letakkan ais pada kita. Saya teringat juga masa dulu saya pernah kena demam kuning semasa belajar. Masa belajar lu kena demam kuning. Masuk hospital di bukan di Malaysia lah. Masuk hospital. Jadi maknanya doktor dia nurse dia ambil ice cube tu kan, dia letakkan keliling badan kita kan. Begitu suhu panas, terlampau panas, dia ambil ais letak pada badan kita, di atas badan kita, tepi-tepi dia kan, supaya apa? Supaya dia nak turunkan suhu panas badan kita tadi. Begitu. Dia akan rosak badan lah, sehingga tubuh tidak bisa berdiri tegak. Dia akan berjalan melayah-layah, akan berjalan melayang, begitu. Demikian juga dengan kelembapan yang merupakan makanan bagi suhu panas tersebut. Berhajat juga kelembapan dalam badan supaya panas dia dapat makan tadi. Ya, kelembapan tersebut. Kalau tidak ada kelembapan dalam tubuh, pasti badan sudah menjadi terbakar. Sebab tu kita kena minum air secukupnya. Doktor kata paling kurang air 1 liter minum. Kan? 1 liter air. Sikit seliter kan. Minum air sikit. Di mana kita banyak kerap lah minum. Contohnya musim yang panas kan, takut kena stroke haba. Stroke ada istilah
Ada istilah stroke haba ni. Panas teramat ni kan boleh menyebabkan orang tadi pingsan. Ataupun yalah sakit kan. Kalau baby tu kita kata dia panggil dia akan jadi macam sawan. Orang Kedah kata tarik, kan? Dia kena tarik urat, kejang. Dia akan berlaku kekejangan. Kerana panas yang melampaukan sampai 40 darjah tu, itu bahaya. Kan nanti dia akan mananya kejang, akan kejang. Jadi kalau tidak ada kelembapan, pasti badan sudah menjadi terbakar, kering dan rosak. Ini dia. Kedua unsur itu harus saling melengkapi. Saling bantu-membantulah. Maknanya di antara unsur panas dan unsur lembab pada tubuh badan kita tadi. Tak boleh panas lebih, tak boleh lembab lebih. Kena sama stabil. Masing-masing menjadi materi yang berguna untuk yang lain. Sebagian ni berhajat kepada A, berhajat kepada B, B berhajat kepada A. Pasangan dia panas, pasangan dia sejuk. Begitu. Panas menjadi materi dasar untuk suhu lembab. Itu panas. Menjaga dan mengawetkannya sehingga tidak mudah rosak dan terkontaminasi, tak fasad lah. Tidak berlaku kefasadan. Sementara kelembapan merupakan materi dasar untuk suhu panas. Menyuntik gizi. Mana sumber zat makanan lah. Makan. Tu. Dan memberi daya tahan. Ni. Kalau salah satu dari dua unsur itu terlalu mendominasi tubuh seseorang secara berlebihan pula. Sejuk yang berlebihan tak boleh. Panas yang berlebihan pun tak boleh juga. Pasti akan terjadi ketidakberesan dalam sistem metabolisme tubuh sesuai kadar kelebihan unsur tersebut. Ini dia. Ya. Kemudian kata Syekh lagi rahimahullah, suhu panas selamanya akan mengkontaminasi, yakni menyahkan unsur dingin. Sehingga tubuh akan berhajat kepada pengganti dari zat yang hilang. Setelah tubuh mengalami proses pembakaran untuk tetap stabil, tak prima. Yakni melalui makanan dan minuman. Tengoklah kalau kita demam, makan air apa? Makan aiskrim, minum ais kan. Ni maknanya kalau kita demam, dia akan menambahkan demam lah. Begitu. Kalau suhu dingin melebihi kemampuan energi panas melakukan pembakaran, kekuatan panas akan melemah. Sehingga tidak mampu melakukan pembakaran terhadap zat-zat tubuh yang tidak berguna. Kan? Yang perlu dinyahkan daripada tubuh kita, daripada najis kan, daripada kencing dan najis tadi. Sehingga terkontaminasi. Dia berubah menjadi materi busuk yang berbahaya. Dan akhirnya merosak dan merapuhkan tubuh seseorang. Serta mengakibatkan berbagai macam penyakit. Sesuai dengan jenis materi yang dihasilkan oleh kontaminasi tersebutlah. Perubahan tersebut. Dan juga tergantung pada daya tahan tubuh menghadapinya. Tengoklah tubuh orang tak sama kan. Ada tubuh orang dia boleh tahan. Ada tubuh orang tak tahan. Kan? Dia tak sama. Semua itu merupakan pelajaran yang bisa dipetik daripada firman Allah Ta'ala. Kulu washrabu wala tusrifu. Allah Ta'ala suruh kita makanlah. Minumlah. Dan janganlah kamu membazir. Yakni berlebih-lebihan. Makan, minum. Tapi janganlah hantam sampai 1 jar air, 1-2 jar air kan. Minum. Terutamanya ketika buka puasa. Semua dia beli. Air soya dia beli. Air tebu dia beli. Apa lagi? Teh ais dia beli, Milo ais dia beli. Segala air yang dia lalu tengok semua dia beli. Untuk apa? Air kelapa dia beli. Untuk apa? Untuk sebagai minuman dia ketika berbuka puasa. Kan? Jadi kalau dia minum semua tu, apa jadi pada perut dia? Habis lah. Kan? Jadi macam perut pun jadi macam gila juga lah. Akhirnya masuk uat. Itu yang berlaku pada sebagian kawan-kawan kita kan. Dia macam tu, dia terlajak minum berlebihan, maka dia masuk uat. Sesak nafas. Dada dia jadi sesak lah. Dengan itulah kan, minuman yang macam-macam jenis tadi. Baik, janganlah berlebihan. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan sampai tak boleh nak bangun makan kan. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing para hambanya
mengonsumsi makanan dan minuman. Mengonsumsi ni maksudnya mengambil lah, mengambil makanan dan minuman untuk dapat mengolah tubuh menjadi prima, tubuh jadi stabil, untuk mengganti unsur-unsur yang hilang. Kan kita tenaga kita makin hilang kan. Contohnya kita bekerja, pagi tadi kita bangun-bangun, kita pergi kerja, kita juga apa nama, bersih kawasan dan sebagainya, jogging dan sebagainya. Bila kita dah ada apa yang kita makan dah jadi tenaga. Tenaga kita dah digunakan, beransur hilang kan. Dia berhajat kepada gantian tenaga pula. Ya, jadi apa, untuk mengganti unsur-unsur yang hilang kerana proses pembakaran dan kontaminasi. Itu apa nama, alami. Perubahan alami lah. Sebab kita ni macam tu kan. Kita ni bukan sentiasa bertenaga. Tadi pagi kita kuat lah kan. Tapi bila dah mari waktu malam ni, tengah malam ni, kita dah jadi semakin slow. Tubuh kita semakin nak kepada rehat. Kan. Dia nak cari tempat tidur, nak rehat lah, nak tidur kan. Ini dia. Baik. Kemudian tentunya sesuai dengan kadar yang dihajatkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Maknanya makanan dan minuman itulah berhajat. Tubuh ni berhajat dengan kadar yang sesuai untuk tubuh kita. Baik dari sisi kualitas lah. Kan? Maupun kuantitas dia. Dari segi apa kita panggil kualiti dia, dan dari segi dia panggil banyak atau sedikitnya lah. Makanan dan minuman yang dikonsumsi itu, yang dimakan itulah. Kalau melebihi takaran, kalau lebih, kita makan sampai 3-4 pinggan, 4 pinggan, 5 pinggan, tambah lagi sepinggan, 6 pinggan. Oi, ya kan? Oh, dahsyat ni. Ya kan? Ni susah lah ni. Jadi kalau melebihi takaran, berarti berlebih-lebihan. Keduanya dapat mengganggu kesihatan. Alah, lebih-lebih kan. Sama ada dari sudut kualiti ataupun kuantiti dia lebih, kan, maka dia akan mengganggu kesihatan. Bisa menimbulkan penyakit. Ni kita tak nak. Sakit ni siapa nak? Semua tak nak sakit. Bila kita kena sakit, baru kita teringat nikmat. Nikmatnya makan, nikmatnya sihat. Jadi bila kita nak tahu nikmat makan ni, iaitu bila kita sakit tekak ni. Tekak ni sakit, nak telan makanan pun, nak telan liu pun tak boleh. Bukan tak boleh, pedih rasa. Kan? Nak telan liu pun rasa macam ngilu, sakit kan. Macam mana nak makan makanan yang keras? Tadi bahasa tu baru kita teringat nikmat ya Allah kan. Selama ni kita makan, kita tak ingat pun nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan sebanyak-banyaknya. Ini dia. Yakni bahawa meninggalkan makan dan minum atau berlebihan, tak makan langsung, tak minum langsung, ataupun makan terlampau berlebih-lebih, minum terlampau berlebih-lebih, dalam makan dan minum sama-sama mengganggu kesihatan. Tak makan langsung pun kesihatan boleh rosak. Makan banyak-banyak pun kesihatan pun boleh rosak juga. Jadi kena stabil lah di antara makan dan minum tadi. Sebab tu kalau kita dianjurkan puasa kan, puasa terbaik puasa Nabi Daud AS selang sehari kan. Hanya kita makan waktu sahur, kemudian kita puasa, kemudian kita berbuka. Itu dia. Yang ada masa kita tak makan, ada masa kita makan. Baik, menjaga kesihatan tubuh secara menyeluruh bisa diambil pelajarannya daripada kedua ayat di atas. Mana dia? Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu. Makanlah kamu semua dan minumlah, janganlah kamu berlebih-lebihan atau membazirlah. Kerana tidak diragukan lagi bahawa selamanya tubuh itu mengalami perubahan sel dan kontaminasi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Itulah tubuh kita ni kan. Dia akan berlaku perubahan sel dan perubahan unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh kita tadi. Semakin sering terjadi proses perubahan dan pembakaran, kan? Dibakar ni, berlaku pembakaran makanan tadi kan. Unsur panas juga semakin melemah kerana kehilangan materinya. Zat dia hilang.
dia akan jadi lemah. Kerana seringnya terjadi proses pembakaran akan menghilangkan juga unsur dingin. Kalau unsur panas melemah, proses metabolisme juga melemah. Sampai pada akhirnya melenyapkan unsur dingin di sisi lain dan memadamkan panas tubuh secara total. Pasal itulah seorang hamba ditetapkan ajal kematiannya oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan takdir yang berlaku bagi dirinya. Ini dia. Kan? Jadi kita sebagai orang Islam kita kena ambil berat, jaga kesihatan kita lah. Tapi kalau kita berusaha jaga tapi tak berhasil juga, nak buat macam mana? Kan? Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah dah tentu dah macam tu kan. Kita terpaksa terima lah. Semuanya apa yang menimpa itu bagi orang beriman dia merupakan kafarah lah. Penyucian dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa perit tekak pun itu adalah kafarah. Kan? Kita rasa lenguh duduk betul-betul kafarah daripada Allah taala di atas dosa-dosa kita. Semoga kita ni bila bertemu dengan Allah taala bersih suci daripada dosa-dosa tadi. Gitu. Kemudian kata Syekh Ibn Qayyim lagi rahimahullah, paling jauh manusia hanya bisa melakukan proses pengobatan. Itu paling jauh apa yang kita boleh buat bila tubuh kita sakit ni. Paling jauh kita boleh buat apa? Kita boleh berubat lah. Untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dalam rangka menjaga tubuh. Ni kan? Jadi maknanya kita boleh usaha je lah. Usaha-usaha tak mampu, tak kata apa juga lah. Macam orang yang ditidurkan kena COVID kan. Ditidurkan akibat COVID. Masa sebelum tidur tu okey je. Tapi setelah ditidurkan tu maknanya sampai ajal dia mati dalam tidur tadi. Ini dia. Baik. Hingga pada akhirnya mau tidak mau akan sampai ke puncaknya juga kan. Nak tak nak akan sakit kita ni akan sampai kepada puncaknya lah. Lastnya kita ni nak mati, bila nak mati esok macam-macam lah cara mati orang tu kan. Jadi kadang-kadang ditimpa dengan sakit-sakit yang tertentu kan. Maknanya nasallallahu al-afiyah. Kemudian barulah dia akan meninggal tadilah. Gitu. Tujuan pengobatan bukan tujuan dan ini highlight kat sini. Tujuan pengobatan bukan mengabadikan unsur panas dan dingin. Bukan tujuan itu. Sehingga seseorang bisa tetap awet muda. Bukan macam tu. Sihat dan kuat selamanya. Kerana kondisi itu tidak akan bisa dicapai oleh umat manusia di dunia ini. Kan? Kita takkan hidup sampai 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Takkan jadi macam tu. Kan? Paling lama hidup kan mungkin 100 tahun tu pun. 100 tahun kan. Tu pun kenapa? Yalah. Kita kata macam-macam usaha dilakukan. Makan, jaga jantung pun dah pakai bateri kan. Begitu. Jadi maknanya sampai satu masa kita kena pergi juga. Jadi tujuan pengobatan bukan mengabadikan unsur panas dan dingin sehingga seseorang bisa tetap awet muda, sihat dan kuat selamanya. Bukan macam tu. Kerana kondisi itu tidak akan bisa dicapai, tidak akan boleh dicapai oleh mana-mana umat manusia di dunia ni. Tak boleh. Buatlah macam mana pun. Kan? Itu daripada muda dia akan jadi tua. Tua semakin tua, semakin tua, semakin tua. Hanya kalau umur panjang lah tak ingat apa dah. Kan? Makan kat situ, buang air kat situ. Kan? Buat dah lah. Sebagai orang yang tentu kan Allah uji. Kemudian paling jauh seorang ahli medis, ahli perubatan lah, hanya bisa menjaga kelembapan tubuh dari unsur-unsur merosak. Itu dia boleh jaga. Dia boleh jaga ya. Serta seperti pembusukan dan sejenisnya. Juga menjaga unsur panas agar tidak terlalu meluap. Dia kena stabilkan di antara keduanya. Kan? Kalau panas sangat dia kena buat macam mana? Dia kena cari air, dia kena mandi. Kan? Minum air banyak dan sebagainya lah. Cari makanan atau minuman yang boleh menyejukkan badan. Begitu. Lalu menstabilkan tubuh manusia dengan berbagai cara agar tubuh seseorang dapat menjadi prima. Dapat jadi stabil, baik, elok kan. Sebagaimana kondisi langit dan bumi yang bisa tetap tegak. Macam langit yang tak runtuh. Kan? Bumi yang tidak tidak hancur, tidak goyang. Gitu.
atau berbagai ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya, semua juga bisa tegak dengan sistem kestabilan tadi. Kan? Maksudnya makan, minum, jangan membazir. Saudara. Siapa saja yang menyalami petunjuk Nabi SAW, pasti akan dia dapati petunjuk Nabi itu sebagai petunjuk paling utama yang dapat digunakan untuk menjaga kesihatan. Inilah dia. Kerana penjagaan kesihatan tergantung kepada penjagaan makan. Ni. Kan nak jaga kesihatan, kena tengok apa yang kita makan, tengok apa yang kita minum, pakaian kita, tempat tinggal, udara kita, persekitaran kita, tidur, waktu terjaga, waktu beraktiviti, waktu istirahat, kan? Hormon seks, buang air dan perawatan tubuh. Kalau seluruh hal ini telah diatur secara stabil dan disesuaikan dengan kondisi tubuh, negeri, usia dan kebiasaan, nescaya kesihatan, keselamatan dan kondisi prima tubuh akan lebih terjaga hingga akhir usia. Bila sebut akhir usia ni tak sebenarnya sampai tua, kadang-kadang muda pun macam tu juga. Kan? Baik. Dia kata lagi, kerana kesihatan adalah kenikmatan Allah yang terbesar bagi hambanya. Nikmat tu, sihat tu nikmat besar, nikmat yang besar tu. Selain daripada nikmat, kita panggil iman dan Islam, mesti ada kesihatan yang baik. Ya, ini adalah kurnia Allah terbesar bagi hambanya. Kurnia Allah yang paling berharga, apa dia? Kesihatan tu. Kesihatan yang baik tu kan. Sebab kesihatan yang baik tak dapat dijual, tak dapat dibeli. Kita nak jual kesihatan kita pada orang, boleh ke? Kata bang, saya perlukan duit sikit lah, saya nak jual lah kesihatan saya RM50. Boleh tak? Mana boleh? Macam tu. Jadi sebab tu pemberian Allah yang tinggi nilainya. Sebab tak boleh nak jual, tak boleh nak bagi ke orang, bagi pinjam, mana boleh. Kurnia Allah yang paling berharga, pemberian Allah yang tinggi nilainya, bahkan kesihatan dan keselamatan secara mutlak lebih besar daripada seluruh kenikmatan lain. Maka orang yang mendapatkan taufik ni petunjuk dorongan daripada Allah, nescaya akan berusaha menjaga kesihatan tubuhnya dan memeliharanya dari segala hal yang dapat mengganggu kesihatannya. Ini dia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Sahih dalam Sahihnya dan daripada Anas radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas dalam Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua bentuk kenikmatan yang sering kali dilalaikan oleh manusia ni, oleh kebanyakan dan ramai daripada manusia ni, dia lalai tentang nikmat ni. Yang mana nikmat itu yang manusia selalu lalai, iaitu sihat dan masa lapang. As-sihhatu wal faragh, waktu sihat dan waktu lapang. Baik. Jadi maknanya dahsyat sungguhlah nikmat ni, sihat dan kelapangan masa ni kan. Sebab orang tu bila dia tahu dia bila dia tahu dia sakit, masa tu dia ingatlah segala nikmat Tuhan yang dia rasa dulu kan, dan tak boleh nak rasa lagi dah. Sementara dalam Sunan At-Tirmizi dan yang lainnya diriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadihi, ya, barang siapa yang bangun pagi hari dalam keadaan sihat walafiat, aminan fi sirbihi, tidak merasa takut daripada musuh terhadap diri dan keluarganya, indahu qutu yaumihi, pada harinya ada makanan, maksudnya ada makanan yang cukup dari itulah, faka'anna mahiza lahu dunya, maka tak ubahnya dia telah mendapatkan seluruh dunia ini. Gitu. Hadis ni maknanya dia sebut bufunuk bawah tu, dia kata apa?
pada sanadnya terdapat kemajhulan, namun ia mempunyai penguat daripada hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan hadis lainnya daripada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abi Dunya. Maka ada yang tadi menjadi kuat dengan adanya kedua hadis tersebut. Hasan dhaif jadi hasan li ghairihi lah. Sementara dalam Sunan At-Tirmizi daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati min an-na'imi ay yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurawwika min al-ma'il barid. Baik, mana dia? Kenikmatan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban daripada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah, bukankah kami telah menyihatkan tubuhmu? Allah kata, dulu tidakkah kami bagi kamu tubuh yang sihat? Kenapa tak nak belajar? Itu dia. Kemudian bukankah kami telah memberikan kepadamu air yang sejuk? Dengan dasar ini sebahagian kalangan as-salaf generasi awal Islam lah, menandaskan, mengatakan itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu semua akan disoal pada hari itu tentang kenikmatan, yakni kesihatan. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa beliau pernah berkata kepada Abbas, "Hai Abbas, hai paman Rasulullah SAW, mintalah kesihatan dan afiat di dunia dan di akhirat." Hadis ini sanadnya dhaif. Baik. Riwayat lain daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, mintalah keyakinan dan keselamatan kepada Allah. Nabi kata apa dalam doa dia? Salullaha al-yaqina wal mu'afata. Fama utiya ahadun ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah. Maksudnya, mintalah keyakinan dan keselamatan kepada Allah, kerana seseorang hamba tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga setelah keyakinan daripada keselamatan. Inilah, minta. Keyakinan pun kena minta kepada Allah Ta'ala. Nak yakin pun kena minta dekat Allah. Tengok macam mana kita ni kan. Nak apa-apa kita kena minta dekat Allah. Nak yakin pun kita kena minta dekat Allah Ta'ala. Baik, ini sahih lah. Dalam riwayat ini digabungkan antara dua bentuk keselamatan dunia dan akhirat. La tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kerana kemaslahatan seorang hamba di dunia dan di akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan keyakinan dan afiat. Ada keyakinan dan afiat baru selamat. Keyakinan akan dapat menghindarkannya dari berbagai siksa akhirat. Keyakinan itu dapat menghindarkan daripada siksa akhirat. Sementara keselamatan bererti melepaskan dirinya dari berbagai bentuk penyakit dunia, penyakit hati ataupun penyakit jasmani. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat, fama utiya ahadun ba'da yaqinin khairan min mu'afatin. Mintalah keampunan, kesihatan dan keselamatan daripada Allah, kerana setelah keyakinan tidak ada hal lain yang lebih berharga bagi seseorang hamba daripada kesihatan. Mana kesihatan datang lepas keyakinan lah. Ketika faktor itu dapat melenyapkan berbagai keburukan yang lalu, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, dengan mu'afat atau penyelamatan daripada Allah, seorang hamba dijamin akan mampu secara konsisten dan terus menerus dalam keadaan selamat. Ini dia. Bila ada penyelamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Tirmizi secara marfu' juga diriwayatkan, ma su'alallahu syai'an ahabba ilaihi min al-afiyah.
Tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala bila seorang hamba minta kepadanya daripada keselamatan. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Baik, lemah lah. Abdul Rahman bin Abi Layla meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, diceritakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bila aku mendapatkan keselamatan lalu aku bersyukur, aku lebih kusukai daripada aku mendapatkan musibah lalu bersabar. Inilah Rasulullah SAW menanggapi, Rasulullah SAW juga menyukai keselamatan sentiasa bersamamu. Inilah dia, okay? Jadi Rasulullah pun nak kebaikan tu ada pada umat dia lah. Begitu. Kemudian diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa seorang lelaki Badui yang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, apa yang harus kumohon daripada Allah setelah menjalankan solat 5 waktu? Rasulullah menjawab, mintalah afiah, mintalah keselamatan. Orang itu mengulangi pertanyaannya, namun beliau memberi jawapan yang sama. Setelah pertanyaan diulang sebanyak 3 kali, beliau bersabda, mintalah afiat kepada Allah untuk dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Demikianlah persoalan kesihatan dan keselamatan menurut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menjaga keduanya sehingga menjadi jelas bagi siapa saja yang menelitinya bahawa Allah Ta'ala menyempurnakan petunjuk secara mutlak. Yang dengan cara itu seorang hamba akan memperoleh kesihatan jasmani maupun rohani. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa ilallahi al-musta'an. Dan hanya kepadanya kita bersandar. Wa ilaihi tuklan. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. La hawla wa la quwwata illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa ala. Jadi kita berdoa lah, kan? Kita berdoa supaya kita dapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Ta'ala tadi, untuk dapat al-afiyah, kan? Selepas keyakinan kita nak pada al-afiyah tadi, keselamatan dan kesihatan. Baik, seterusnya fasal. Adapun makanan dan minuman bukanlah termasuk kebiasaan Nabi SAW untuk menahan diri mengonsumsi atau satu jenis makanan saja tanpa mengonsumsi jenis makanan lain, kerana secara alami kebiasaan itu justru membahayakan. Kita ambil makanan sini, ya, ini membahayakan kita. Terkadang bisa sahaja ia tidak bisa menyantap makanan yang dia sukai. Biasalah ni, normal lah. Sementara ia tidak mahu mengonsumsi makanan lain, maka tubuhnya akan menjadi lemah atau bahkan bisa mati. Kalau ia memaksa untuk memakan makanan lain, tubuhnya secara alami tidak bisa menerimanya sama sekali, sehingga justru bisa membahayakan kebiasaan memakan satu jenis makanan sahaja. Meskipun itu makanan terbaik, tetapi tetap akan berbahaya. Ini dia. Ini maknanya cara-cara perubatan dan jaga penjagaan kesihatan lah yang telah disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di sini. Baik, dia kata sini, beliau terpaksa mengonsumsi seluruh makanan yang biasa dimakan di negerinya, baik itu daging, buah-buahan, kurma atau makanan lainnya, seperti disebutkan dalam berbagai petunjuk makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan menunjuk kembali ke sana. Kalau salah satu jenis makanan memiliki tekstur yang perlu dihaluskan atau distabilkan, maka beliau menstabilkannya dengan makanan yang bertekstur sebaliknya. Kalau panas, saya cari makanan yang sejuk, kan? Dah bagi sama tadi, bagi neutral balik lah.
Seperti ketika beliau menstabilkan kurma yang panas dengan semangka yang dingin, tembikai. Ya kan? Buat tembikai yang sejuk kan. Kalau tidak ada, beliau menyantapnya juga sekadarnya, sebatas hajat dan kecenderungan hatinya, tanpa berlebihan, sehingga tidak membahayakan tubuh secara alami. Ya kan? Gitu. Sebab jadi sebab pensan lah, tu tak boleh lah. Kalau beliau tidak menyukai suatu jenis makanan, beliau tidak akan menyantapnya, namun tidak menunjukkan ketidaksenangan beliau terhadap makanan tersebut. Ini dia Nabi SAW. Ini merupakan sebuah kaedah yang amat penting dalam upaya menjaga kesihatan. Okay? Kalau seseorang memaksa diri untuk memakan makanan yang tidak disukainya, akibatnya bisa berbahaya, lebih daripada manfaat yang bisa didapat daripada makanan tersebut. Ini dia kata. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, kalau kita tengok footnote bawah ni, okay, pada aslinya adalah Anas. Dia kata, ini adalah kekeliruan daripada penulis rahimahullah. Hadis ini telah diketahui bersama, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad. Okay? Diriwayatkan pula oleh Syekh dalam Akhlaqun Nabi. Begitu juga Tirmizi dalam Asy-Syama'il. Tentang hadis ni. Rasulullah SAW tidak pernah menghina makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Namun kalau beliau tidak suka, beliau tidak menyantapnya dan membiarkannya begitu saja. Sudah orang lain makanlah. Saat dihidangkan seekor biawak panggang. Bukan biawak tempat kita ni. Ini dhab. Dhab. Dhab ni macam mana? Nak tahu dia senang je. Google lah. Tulis dhab, tulis lah. Dia punya image keluar lah rupa dhab ni, biawak pasir tu kan. Biawak pasir ni dia duduk dalam tanah, dalam pasir, dalam tanah. Dia buat dalam tanah tu bilik-bilik. Dalam tanah tu dia buat bilik kan. Dia buat lubang keluar, lubang dia macam lubang dia keluar. Tapi dia lubang keluar masuk satu je lah. Kan? Dia buat jalan dalam tanah tu. Jadi macam mana cara nak tangkap dhab ni? Kongsi sikit lah. Kan? Cara nak tangkap dhab ni kan. Dia biawak, panggil biawak pasir. Jadi maknanya kita masukkan air dalam lubang je kan? Masukkan air dalam lubang dia punya tu, dia punya sarang tu, lubang dalam tanah dia tadi. Bila air dah penuh, dia dah lemas dah, dia akan lari keluar lah. Tapi nak tangkap dia macam mana pula? Ambil tali pancing tu kan. Tali pancing, buat macam bentuk jerutan tu kan. Jerutan tu, okey, kita pacakkan ke tanah, kayu kena ikat. Kena buatlah sedikit lubang, apa nama, bentuk bulatan pada tali pancing tadi. Kan? Jadi kita masukkan air dalam dia punya sarang dia. Dia dah lemas, dia akan lari keluar. Bila lari keluar, dia akan sangkut kepala dia di tali pancing tadi lah, yang dibuat macam jerutan tu kan. Maka dia menggelepar lah, dapat tangkap lah biawak pasir tadi. Lepas tu kita pun sembelih lah. Sembelih kan? Maka kita lapahkan kulit dia kan? Lepas tu kita potong-potong, masuk sikit kan? Dengan tepung tak kisahlah. Kemudian buat sup lah. Sup biawak, sup dhab, ataupun buat masak kejap. Cerita dia kan. Tu. Jadi maknanya tu cara lah. Tu maksud biawak pasir bukan biawak macam tempat kita ini. Biawak tempat kita ni makan bangkai. Biawak pasir dia makan kacang-kacang macam tu lah. Kan? Dia makan jenis tumbuhan. Makan dia adalah tumbuhan. Kalau kita belah dia, kita beli kacang hijau tu. Kita bagi dia makan kacang hijau. Ini biawak pasir, dhab dia panggil. Kan? Mahal. Kalau orang jual mahal kan, seekor sampai 100. Ni disembelih, dikeringkan, dibuat minyak, ubat dan sebagainya lah. Tapi Nabi SAW tak berselera tengok ni kan. Itu. Jadi bila biawak pasir, dia kena tulis lah biawak pasir panggang kan. Dia tulis biawak macam tu. Tulis biawak macam tu, seekor biawak. Orang lihat biawak macam kat rumah kita lah. Bukan macam tu. Kan? Biawak dekat rumah kita makan bangkai. Kan? Ini dia. Jadi beliau juga tidak memakannya. Ada orang bertanya, apakah makanan ini haram? Beliau menjawab, tidak. Akan tetapi makanan ini tidak ada di negeriku, sehingga aku tidak doyan, tidak selera. Beliau SAW selalu memerhatikan kebiasaan dan kesukaannya.
Kalau beliau tidak terbiasa mengonsumsi makan suatu makanan di negerinya, beliau juga rasa tidak selera makanan lain, maka beliau menahan diri namun tidak melarang orang lain yang menyukainya. Yakni orang yang sudah terbiasa memakannya. Adalah dia kita kan. Jadi kita sampai sini lah. Dah sampai dah tengah malam juga ni, pukul 10.30 dah. Mata pun dah agak mengantuk. Okeylah, insya-Allah kita jumpa lagi lah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ahsanallahu ilaikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.